Anda mempunyai banyak harta, banyak emas, banyak perak yang tersimpan di rumah anda, tetapi tidak tahu hukum bahawa itu perlu dibayar zakat. Maka jom kita lihat apakah hukum berzakat untuk mereka yang mempunyai simpanan emas dan juga perak di rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali ke channel IC Share. Dan saya Saifullah bin Muhammad Nasri insya-Allah akan berkongsi kepada anda berkaitan dengan hal ehwal agama dan semua yang saya rasakan perlu untuk kita bincangkan untuk pengetahuan kita bersama. Zakat daripada perkataan zaka, iaitu membawa maksud bersih, suci, berkembang dan juga memberikan manfaat sama ada kepada yang memberi, menerima zakat dan kepada harta yang dizakatkan itu juga. Adapun zakat dari sudut syarak adalah mengeluarkan sejumlah harta yang tertentu mengikut kadar yang tertentu kepada golongan yang tertentu. Maka apabila kita lihat di sini, hukum berzakat adalah fardu ain, wajib ke atas setiap orang Islam yang memenuhi segala syarat-syarat untuk berzakat. Adapun mereka yang mengingkari akan kefarduan membayar zakat boleh membawa kepada murtad, iaitu keluar daripada agama Islam. Kerana zakat termasuk daripada 5 tiang utama Islam, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah, bersolat 5 waktu, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan juga pergi menunaikan ibadah haji bagi mereka yang mampu. Adapun mereka yang mengingkari untuk membayar zakat sedangkan tahu bahawa hukum zakat itu adalah fardu ain ke atas mereka, maka dia jatuh kepada golongan yang fasik, tidak keluar Islam tetapi mereka berdosa besar. Pernah kita rasa bahawa harta yang kita ada, walaupun kita rasakan banyak, rasa tak cukup, rasa macam tak berkat, rasa panas, rasa dia rasa something, tiada keberkatan dalam harta yang banyak yang dia ada. Maka kita cek, kita lihat, kita tolong semak masing-masing. Mungkin ada di mana-mana kita sebenarnya dah lama tidak berzakat. Tadi ada banyak jenis-jenis zakat. Dia bukan satu jenis zakat aja, ada banyak jenis zakat yang kita perlu ambil tahu. Ada 8 jenis zakat yang perlu kita ketahui. Yang pertama sekali, zakat fitrah. Yang kedua, zakat pendapatan. Yang ketiga, zakat perniagaan. Yang keempat, zakat wang simpanan. Yang kelima, zakat KWSP. Yang keenam, zakat pelaburan. Yang ketujuh, zakat takaful. Yang ke-8, zakat emas dan perak. Jadi pada hari ini, saya nak ceritakan berkaitan dengan satu daripada jenis-jenis zakat tadi, iaitulah jenis zakat emas dan perak. Mengapa zakat emas dan perak ini perlu dibayar zakat? Kerana emas dan perak ini adalah salah satu daripada bentuk nilai. Dia mempunyai nilai untuk membeli barang, menukar kepada emas dan perak juga, menukar kepada wang, membeli sesuatu dan sebagainya. Jadi itu sebab emas dan perak ini bersifat berkembang dan perlu dikeluarkan zakat padanya. Nisab zakat emas berdasarkan semasa adalah sebanyak 20 mithqal. 20 mithqal bersamaan dengan 85 gram emas. Adapun untuk perak adalah 595 gram. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-34, "Walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddah wa la yunqidhunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'azabin alim." Yang bermaksud, dan ingatlah orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka kabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah At-Taubah ayat 34. Adapun Nabi SAW telah bersabda dalam sebuah hadis, setiap pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya, maka pada hari kiamat dijadikan kepingan lalu dibakar dalam api neraka. Kemudian diselar rusuk dan belakang mereka. Setiap kali kepingan itu menjadi sejuk, ia kembali dibakar semula pada hari yang kadarnya bersamaan dengan 50,000 tahun, sehingga ia dihukum di antara hamba-hamba Allah, maka dilihat jalannya sama ada ke syurga atau ke neraka. Ini adalah hadis yang sahih riwayat Muslim. Jadi kepada anda yang mempunyai simpanan emas dan perak atau yang sedang dipakai, wanita-wanita, ibu-ibu yang sedang memakai emas di leher, di tangan dan sebagainya, maka perlu dilihat kadar untuk dibayar zakat.
Okey, sekarang jom kita lihat kadar kiraan zakat emas dan perak. Berapa yang perlu kita bayar? Yang berada di badan, yang kita simpan, berapa kadarnya? Emas dikategorikan kepada beberapa bahagian. Yang pertama sekali disebut sebagai emas yang dipakai sebagai perhiasan untuk wanita. Disebut sebagai al-hulli. Emas perhiasan wanita ataupun disebut sebagai al-hulli iaitu emas yang digunakan untuk perhiasan wanita, perkakasan ataupun perabot, sama ada digunakan sekali-sekala atau berterusan sifatnya. Emas perhiasan wanita wajib dizakat apabila jumlah beratnya melebihi uruf iaitu adat kebiasaan. Kadar uruf emas di negeri Selangor contohnya adalah sebanyak 800 gram mengikut kadar uruf semasa. Contoh kalau di Selangor adalah sebanyak 800 gram. Pakai 800 gram dekat sekilo emas kat badan, maka kena zakat. Kalau tak bayar zakat, maka kita risau. Besok di akhirat kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kiraan emasnya adalah seperti berikut. Contoh, katalah kita ada emas seberat 900 gram. Kita tolak dulu dengan uruf. Uruf yang kita katakan tadi, uruf emas di negeri Selangor misalnya adalah 800 gram. Dikali pula dengan harga emas semasa. Berapa harga emas hari ni semasa? Contohnya kita ada 900 gram emas. Kita ada 900, ya. Tuan-tuan boleh tulis, boleh tulis 900 gram. Tolak dengan uruf 800 gram, maka tinggal 100. Maka 100 kali dengan harga emas semasa. Sekarang ni kalau tengok hari ni 242.46 sen harga emas. Ya, harga semasa sekarang. Maka bersamaan dengan RM24,246. Kalilah dengan 2.5%, ya. Maka dapat RM606.15. Maka inilah jumlah yang perlu dikeluarkan zakat padanya. Adapun yang kedua adalah zakat yang bukan perhiasan, iaitu emas yang dimiliki bukan untuk tujuan perhiasan, sama ada dalam bentuk mata wang, jongkong, barang kemas, dari sudut tempa atau seumpamalah dengannya. Yang ni bukan kita pakai, yang ni kita simpan. Hari ni masyarakat dah terinspirasi untuk menyimpan emas. Jadi tak salah nak menyimpan. Belilah emas, simpan apa semua. Tapi jangan lupa bayar zakat. Itu aja. Maka emas bukan perhiasan ni disebut sebagai ghairul hulli. Ia dikenakan zakat sebanyak 2.5% juga daripada jumlah yang ada. Sekiranya kadar yang dimiliki itu sama atau melebihi nisabnya, iaitu 85 gram. Jadi ia tak sama dengan nisab hulli, iaitu emas yang dipakai di badan. Kerana ini adalah simpanan. Maka untuk zakat yang bukan barang perhiasan yang dipakai di badan ini, maka nisabnya lebih rendah berbanding emas yang dipakai di badan. Kalau tadi di badan 800 gram, kalau dilihat dari sudut barang emas yang disimpan ini hanya 85 gram sahaja. Jadi kalau anda ada menyimpan emas 85 gram dan ke atas, maka dikenakan zakat. Okey, contoh kiraan emasnya, katalah kita ada 100 gram emas, kita simpan, ya, kita simpan, kemudian kali dengan uruf lah, dengan nilai semasa, iaitu RM242.46 tadi. Kemudian kita dapat RM24,246 kali dengan 2.5%, maka kiraannya adalah RM606.15. Itulah jumlah zakat yang perlu kita keluarkan. Ini adalah kiraan zakat mereka yang menyimpan emas dan tak menggunakan emas tersebut. Tadi orang pakai emas penuh kat badan apa semua, lebih 800 baru dikenakan zakat. Habis Ustaz, saya pakai, saya timbang-timbang emas saya ada 500 gram aja, tak kena zakat. Apa pasal? Sebab dipakai. Sebab itulah emas jangan simpan-simpan, kalau boleh tukar kepada emas, pakailah, pakai. Tapi janganlah sampai pakai emas tu sampai kalau kita tu keluar emas nak jalan keluar letak emas kat luar, tu dia besar
bersoalan dengan saya ni emas kan, punya kan. Janganlah sampai kita menunjuk-nunjuk kan. Emas banyak saya tahu kan, kita ni emas banyak apa semua, pakai untuk perhiasan suami kan, bukan dia nak tunjuk orang lain kan. Ini emas, ni emas, ni emas, tapi niat nak tunjuk orang lain, tak ada gunanya, tak ada faedahnya. Jadi kita pakai emas itu untuk satu perhiasan untuk diri kita, kerana wanita memang layak untuk pakai emas. Jadi tunjukkanlah pada suami, anak-anak, tak ada masalah ya. Jangan kita tunjukkan pada khalayak umum. Yang ketiganya pula adalah emas yang bercagar. Emas yang digadaikan adalah milikan sempurna dan wajib dizakatkan setelah ditolak nilai pinjaman dan upah simpan. Yang ini kita simpan emas kepada penyimpan yang bertauliah, arahnu ke contohnya kan, maka itu pun dikenakan zakat. Maka contoh kiraannya, barat emas semasa kali dengan harga semasa, tolak dengan nilai pinjaman, tolak upah simpan, kalilah dengan 2.5%, dan itulah jumlah zakat yang perlu dikeluarkan. Baik, kiraannya adalah seperti berikut. Katakanlah kita gadaikan emas sebanyak 200 gram lah, contoh 200 gram 200 kali dengan nilai semasa per gram, iaitu RM242.46, maka kita dapat RM48,492. Kemudian tolak dengan nilai pinjaman, katakanlah nilai pinjaman kita RM10,000 lah, tolak dengan upah kita katalah kita letak RM76 lah kan, depend lah pada berapa yang arahan ambil contohnya, maka jadilah RM38,416 kali dengan 2.5%, maka dapatlah RM960.40. RM960.40. Maka itulah nilai zakat yang perlu kita bayar. Sendiri boleh kira, tak ada masalah kan. Kat rumah duduk saja dah cukup setahun, kira lah berapa yang perlu kita bayar. Adapun bagi perak, okay, tadi emas dah selesai, 3 jenis perhiasan yang kita simpan dan juga yang kita gadai. Yang keempat, perak. Okay, yang perak pula berbeza dengan emas. Bagi logam perak pula, sama ada dipakai sebagai barang perhiasan ataupun tidak, contohnya disimpan sebagai perhiasan di rumah apa semua, maka pengiraannya adalah berdasarkan nilai barang tersebut. Nisab bagi perak adalah sebanyak 595 gram atau lebih. Tengoklah pada keadaan nisab semasa. Jadi untuk kiraan perak, contohnya kita ada 600 gram. Ni dipakai ke, disimpan ke, total semua ada 600 gram keseluruhan, kali dengan RM2.54. Ini adalah kiraan yang terkini berdasarkan pada hari inilah. Hari ini 30 Mei 2020. Segram RM2.54 nilai perak segram. Kalilah 2.5%, maka kena bayar RM38.10. Itu untuk 600 gram yang disimpan. Kiralah berapa banyak, timbanglah berapa banyak gram yang kita ada kat rumah tu, perak, pakai ke, simpan ke, maka kita kena bayar zakat padanya. Baik, itulah tadi contoh-contoh pengiraan zakat emas dan juga perak, dan juga info-info yang berkaitan dengannya. Saya harap kita sebagai umat Islam mensucikan harta kita dengan mengeluarkan zakat, ya. Jangan kita tidak ambil peduli. Kalau kita tahu adik-beradik kita, saudara mara kita, mungkin ayah kita, anak-anak kita tengok harta banyak, duit banyak, tanya dia orang. Saja tanya, kan dah bayar zakat ke belum? Duit banyak tu, kan. Tengok anak perempuan kita, emas tu dia kalah kita yang mak ni. Tanya kat dia kan, dah bayar zakat ke belum? Lebih ke daripada kiraan nisab dan sebagainya? Maka perlu dikeluarkan zakat. Ini semua menjamin kepada kesucian harta kita. Terima kasih kepada anda yang telah menonton video ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada anda yang sudi singgah ke channel IC Share ini, dan juga jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini insya-Allah, dan tekan button lonceng untuk mengetahui video-video update yang terbaru daripada saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.